lulus atau berlaku. Yang baru, iaitu baru mengadakan seperti atau tiada meniadakan. Akan mungkin kemudian daripada sudah ia mengadakan dia. Jadi i'dam atau ijad, mengadakan dan juga meniadakan, baru lagi. Ini konsep kita. Soluhi qadim, tak ada soluhi hadis. Soluhi tak ada hadis. Kan ada soluhi hadis. Kalau soluhi hadis, secara automatik Tuhan itu bersifat dengan kekurangan. Kalau soluhi ada kalau hadis, maknanya dulu Tuhan tak layak lagi, sekarang layak. Automatik kekurangan pada Tuhan. Soluhi mesti qadim. Tanjiz, kalau kudrat, hadis tak boleh qadim. Sebab apa tak boleh qadim? Kalau tanjiz qadim, artinya adanya perkara yang qadim selain daripada tu Tuhan. Ini perbincangan yang kita faham apabila mendepani golongan-golongan Taimiyah. Bicara ni, tanjiz qadim ni. Ini tanjiz hadis ni. Lagi tu, baru lagi Tuhan menjadikan alam walaupun 1 bilion tahun. Baru lagi lah. Apa maksud baru? Bukan baharu yang maksudkan yang baru di sini nisbah zaman. Tidak. Hudus di sini ialah wujud ba'da Adam. Hudus, bila sebut hudus, yang hakiki yang kita bicara dalam istilah kita ini, hudus merujuk kepada wujud ba'da Adam. Ada selepas daripada tiada. Ada juga hudus dengan maksud tajaddud. Itu majazi. Lalu kita katakan ta'alluq itu baharu. Ta'alluq tajwid hadis. Hadis di situ hadis dengan maksud tajaddud. Bukan maksud ada selepas daripada tiada. Bukan maksud wujud ba'dal Adam. Ini kena faham betul-betul. Ini yang masalah sekarang Ustaz Asri Sabri yang duk kritik kita, kata-kata Al-Syairah menafikan Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Kita ni lah. Dia nak paksa kita mengatakan hudus itu bermaksud wujud ba'da Adam. Sedangkan kita katakan ta'alluq melihat itu ialah hudus merujuk kepada tajaddud. Bahkan kita namakan sebagai tajaddud saja. Tajaddud artinya perbaharu-baharu. Baharu artinya hudus lah. Tapi hudus bukan masuk wujud. Wujud artinya wujudiah. Tu puncanya. Jadi ta'alluq bukannya amrun wujudi. Amrun i'tibari. Kalau mereka yang mengatakan, yang mengisbatkan hal, ta'alluq itu ialah hal. Dia bukan amrun i'tibari. Itu beza pula. Jadinya atau meniadakan akan mungkin kemudian daripada sudah ia mengadakan dia. Dan 8 ta'alluq dengan ta'sil. Jadi kesimpulannya soluhi, qadim, tanjizul hadis. Ini secara umum. Tak ada tanjizul qadim. Dan yang 8 ta'alluq dengan ta'sil itu bahawa ditambahkan ta'alluq qabdah. Genggam. Bahasa Melayu terjemahan mudahnya ialah genggam. Genggam pula, yakni genggam, genggaman. Begini aturannya. 1 ta'alluq soluhi qadim. 1. Lagi 8 tolak 1 jadi 7. Soluhi qadim ini pada segala perkara-perkara yang imkan. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib. Itu kita tak bincang lagi tu. Seperti yang dahulu juga. Keduanya ta'alluq qabdah. Tatkala sampai masa imkan, maka mungkin itu di dalam genggaman Tuhan dengan makna jika dia kehendak mengada, nescaya mengadakan ia. Kalau Tuhan nak mengadakan dia, maka mengadakan dia. Dan jika tidak mengadakan dia, maka dikekalkan di dalam hal ketiadaan. Ini ta'alluq qadha yang pertama.
Ta'alluq qabdah yang kedua, apa dia kata sini? Ketiganya. Artinya ta'alluq qabdah yang kedua lah. Ta'alluq tanjizi hadis. Minta maaf, bukan qabdah. Tanjizi hadis. Ketiga, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu baru lulus atau berlaku mengadakan dia di dalam masa imkan itu, maka jadilah mungkin itu ada. Keempat, ta'alluq qabdah, iaitulah pada masa mungkin ada itu, maka di dalam genggaman Tuhan pula, dengan makna jika ia Ta'ala kehendak mengekalkan dia di dalam hal adanya, maka ditinggalkan dia di dalam hal itu. Dan jika dia kehendak, dia tuan tadi kehendak menjadikan dia, maka dihilangkan dia. Dia makhluk tadi. Saya minta maaf, saya domain-domain ni memang saya nak laju je. Sebab saya ambil mafhum je. Nak ambil domain, pergi kitab, ambil ulama ustaz-ustaz dulu tu, ada domain, catat dia sendiri. Ataupun banyak kali daurah, itu yang domainnya. Domain yang penting. Tapi saya nak laju, tak habis ni gang. Kelima, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu meniadakan mungkin kemudian daripada sudah ada, maka jadilah mungkin itu tiada. Musnah habis. Keenamnya, ta'alluq qabdah, iaitu di dalam hal mungkin sudah hilang, itu maka ia di dalam genggaman Tuhan pula, dengan makna jika dia kehendak menghidupkan dia pula, maka menghidup ia akan dia. Dan jika dia kehendak mengekalkan dia di dalam hal hilang itu, maka dikekalkan begitu. Ketujuhnya, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu menghidupkan dia lepas hilang itu, maka kelapannya ta'alluq qabdah pula, iaitulah mungkin itu sekiranya jika Tuhan kehendak mengekalkan dia di dalam hal adanya itu, maka dikekalkan dia. Begitulah dengan dikekalkan begitu. Dan jika dia kehendak menghilang pula, maka menghilang ia akan dia. Ketahuilah kamu bahawasanya ta'alluq qabdah itu ialah dengan kita putus telik daripada dalil-dalil dan janji-janji dan juga taksis iradah pada mana-mana. Sebelah. Wallahu a'lam. Baiklah. Kesimpulannya, sepatutnya pun tak perlulah saya nak ulaskan benda ni. Benda ringkas je. Kita buat ramai raja je. Apa dia? Zaman imkan. Tak ada lagi. Tak ada lagi pada masa tu. Ini boleh padam tuan Buat ringkas, tak nak panjang-panjang. Pertama ni sekali apa dia? Sejak azali, saluhi Saluhi sejak azali apa dia? Sejak azali lagi Tuhan boleh menjadikan. Baiklah, pertama. Qabdah Ni qabdah. Qabdah. Ni ada tak ada ni? Adam. Belum ada lagi kita. Kita tak ada lagi masa tu. Dah bila-bila dah dulu kita tak tahu lagi. Tak ada. Tiba-tiba ada. Ini dia makan sebagai apa dia? Mengadakan. Sekarang tahun apa ni? Tahun 1977. Letak umur saya. 77. Saya lahir. Ini dia makan sebagai tanjiz. Tanjiz hadis. Apa tanjiz hadis ini? Merujuk kepada apa? Ijad. Ijad. Mengadakan. Kemudian, pegangkan keberadaan kita. Qabdah lagi. Qabdah lagi. Pegangkan wujud kita. Qabdah apa nama sini? Wujud. Betul? Faham? Kemudian apa lagi? Dah mati. Tanjiz juga. Tanjiz apa? Tanjiz hadis. Tanjiz hadis. Tapi melibatkan apa dia? I'dam. Mematikan. Kemudian kekal lagi. Kekal kepada apa? Adam. Betul? Qabdah. Qabdah. Kemudian dihidupkan semula. Tanjizul hadis lagi. Tanjiz hadis. Tapi mengenai apa? Ib'as senang kata ijad lah Ib'as. Bangkitkan semula. Jadi kemudian apa dia? Dah bangkitkan. Qabdah lagi. Wujud. Dah berapa dah?
1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7. Azali. Azali saya kata tadi apa dia? Selalu. Jelas? Nampak tak ni? Ke ada yang keliru? Qabdah apa ni? Mula saluhi. Artinya Tuhan tu, kudrat Tuhan tu sejak azali nak jadikan. Betul? Kemudian digenggamkan keberadaan, ketiadaan kita. Sejak azali lagi kita tak ada. Tak dijadikan. Pegang. Artinya belum merubahkan kepada ada. Pegang Adam. Tak ada kita masa tu. Qabdah bermaksud Adam kita tu dipegangkan. Kemudian barulah dijadikan. Ni dijadikan pada 77 dinamakan sebagai tanjizul hadis, tapi merujuk kepada apa? Ijad. Barulah wujud. Bila dah mengadakan barulah dipegang lagi. Pegang lagi. Pegang apa dia? Pegang wujud tadi ada saja ni. Kemudian cukup tempoh. Minta lah 100 tahun kalau boleh lah. 100 tahun ya. Tuan M boleh lama. Saya pun nak lama ke. Tuan M banyak kerja mikir tu boleh lama. Saya ni cikai-cikai bukan kerja banyak pun. Tak lah ada. Dah apa dah? Barulah ditanjiz hadis. Tapi tanjiz hadis bukannya ijad. Apa dia? Adam. Bila Adam dikekalkan, dipegangkan Adam tadi. Kemudian ubahkan lagi. Tanjiz lagi. Tanjiz apa dia? Ijad pula. Ijad. Kemudian dah diwujudkan, maknanya dijadikan balik jasad kita. Dipegangkan sampailah bila-bila. Ini namakan sebagai baqa' dalam syurga. Kalau orang kafir, baqa' kekal dalam neraka. Jelas ni. Ini takluk qabdah. Kalau haiwan sampai sini je. Adam dijadikan. Kemudian pegang. Mati. Habis. Itu kalau haiwan yang tidak ada apa benda taklif tu. Tu sekat tu je. Pokok sejak azali lagi boleh Tuhan ciptakan. Tiba-tiba Tuhan ciptakan toge berapa hari je lepas tu habis. Contoh toge. Pok mati. Kemudian dah dipegangkan, qabdahkan apa dia? Sampai bila-bila tu je. Jalan tuan Ini cara tafsir. Tapi kalau faham soluhi dengan tanjiz, selesai masalah, tak perlu fikir ni, tak apa dah. Barulah kita masuk lagi seterusnya. Nanti dulu. Ada benda saya tak tentu tadi. Apabila kita mengatakan kudrah itu dia bertakluk kepada perkara-perkara yang imkan. Dia tidak bertakluk kepada perkara yang istihalah. Dia tidak bertakluk kepada perkara yang wujub. Apa beza antara mustahil dengan istihalah? Itu fahamkan betul apa nama hukum akal tu. Wujub, istihalah, jawaz, itulah yang kita kena faham. Sesuatu yang bersifat dengan wujub baru dah dinamakan sebagai wajib. Jadinya kudrat dia tidak berkait dengan perkara yang wujub. Kenapa tidak berkait dengan perkara yang wujub? Kerana wujub tu, kalau dia berkait dengan perkara yang wujub, maka akan membawa kepada apa dia? Tahsilul hasil. Dah ada, Tuhan dah ada dah. Buat apa nak adakan lagi? Sifat Tuhan dah qadim, nak adakan apa lagi? Ataupun meniadakan Tuhan, tak boleh juga. Kerana bila tiap-tiap yang bersifat dengan kidam, mestilah baqa'. Jadi bila sebut saja wujub, dia kidam dan juga baqa'. Maka kudrat tidak berkait dengan yang kidam dan serentak dengan baqa' tadi. Kalau berkait, maka taqallubul haqa'iq, berubah hakikat. Ini perkara yang mustahil. Begitu juga kudrat Tuhan tadi tidak berkait dengan perkara yang istihalah. Sebab apa dia tidak berkaitan dengan perkara yang istihalah? Perkara yang muhal tadi, InsyaAllah kita bincang akan datang kalau sempat ni. Panjang. Bincang perkara yang penting dalam Tariq Pada'i kali ini pula. Apa dia? Bahasan terjemah Melayu segala sifat ma'ani. Makna jamak dia ma'ani. Makna di sini bukannya merujuk kepada lawanan bagi kalimah, bukan. Lawanan bagi lafaz, tidak. Ma yu'na tu makna sini. Tapi sana juga ma yu'na juga. Artinya sesuatu yang kita tujukan kewujudan dia. Itu makna sini. Ada makna tu kata dalam cerita Piramli tu.
Ada sesuatu dalam diri kita. Dalam diri apa nama Piramli tu ada sesuatu tu. Rupanya dia nak ngurat anak Pak Haji tu. Ada sifat keinginan dalam diri Piramli itu dinamakan sebagai ada makna tu. Kita ambil lah. Mungkin tak tepat tapi nak mudah faham. Jadi makna di sini itulah. Artinya sesuatu yang dikehendaki. Sesuatu yang wujudi. Jadi kata pengarang untuk disekam, telah kamu tahu bahawasanya sifat ma'ani itu ialah terkena kepada perkara-perkara yang ada ia. Ada ia artinya wujudi. Wujudiah. Terkena merujuk kepada perkara yang amrun wujudi. Tu maklum yang pertama tadi. Amrun wujudi. Dah padamkan. Dia bukannya amrun itibari, bukannya hal. Jauh sekali kalau amrun yang adami. Yang ada ia pada Tuhan kita Jalla wa'azza. Yang ialah apa dia? Ya, sifat ma'ani ini asal bagi ta'alluq. Asal bagi ta'alluq. Mabda' bagi ta'alluq. Punca bagi ta'alluq. Mansya' bagi ta'alluq. Punca terbit dia pada sifat yang bertakluk. Jadi sifat-sifat takluk-takluk ini ialah tempat punca terbitnya fungsi tadi berdasarkan kepada sifat tersebut. Dinamakan sebagai mabda'. Mabda' tu. Kalau ada orang kritik, seperti Ustaz Din Langgar ada kritik kalam dengan maksud mabda'ul kalam. Dia kritik, dia kata mabda' ini merujuk kepada malaka, artinya didahului oleh suatu proses yang tidak ada. Itu pada makhluk. Kita tak bicara tentang pada makhluk. Bila kita katakan kepada ketuhanan, mabda' ialah punca. Dan kita tidak merujuk kepada apa yang difahami, yang diistilahi oleh golongan falasifah. Kita tak bukan begitu. Sebagaimana Syekh Said Ramadan Buti, apabila dia menggunakan istilah illah dalam kitab Kubra Kauniyat itu, bukan illah sebagaimana yang difahami oleh golongan-golongan falasifah. Dia bagi tahu awal dah, bukan kami maksudkan sebagaimana yang difahami oleh golongan falasifah, tapi kami nak membicarakan tentang punca. Lalu datangnya sebagian ulama seperti Syekh Abdullah Harari. Jadi memang ada dia punya kelebihan dia, kita tak kata semua salah kan. Tapi Syekh Abdullah Harari telah mengkritik, telah menuduh. Ni yang kita kata yang tak sesuai lah. Kita kata apa dia? Yang dimaksudkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti Allah di situ bukan dipahami oleh golongan falasifah. Golongan falasifah antara Allah dan juga maklul talazum musawi. Bila ada alam mesti ada, bila ada alam mesti ada Tuhan, sebagaimana bila ada Tuhan mesti ada alam. Bukan itu yang kita maksudkan, bukan. Yang nak maksud dengan ilah di sinilah sebagai punca terbit bagi makhluk tersebut. Tu je. Jadi kita mengambil makna dimni, bukan makna tarkib. Fahamkan pula makna dimni, makna tarkib tadi. Apa makna dimni, makna tarkib? Contoh, kita katakan sebagai anggun. Saya banyak guna kalimah anggun ni sebab zaman saya tengah nak mula baca konon-konon surat khabar lah. Anggun istilah bahasa Melayu yang lama, dia makna khusus. Makna khusus. Makna khusus macam mana? Jahitan yang indah. Jahitan yang indah pada pakaian tadi. Selaman yang indah pada pakaian dinamakan sebagai anggun. Jadi makna tadi adalah makna tarkib. Tapi kita ambil satu juzuk saja. Indah. Semata-mata indah. Lalu kalimah anggun itu, apa saja yang indah, apa-apa yang cantik dinamakan sebagai anggun. Nampak tak? Nampak kan berubah perubahan makna tadi. Jadi kau masukkan lain, kami masukkan yang lain. Jadi yang kamu faham, kamu kritik kami tentang ilah yang kamu faham tentang yang dimaksudkan oleh golongan falasifah, kami bukan masukkan begitu. Jadi Syekh Abdullah Harari kritik apa nama Syekh Ramadan Buti kes macam ni. Begitulah juga dalam masalah Syekhul Akbar Ibn Arabi, masalah wujud mutlak. Wujud mutlak yang dimaksudkan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi bukan wujud mutlak yang dibicarakan dalam falsafah-falsafah tersebut. Wujud mutlak falsafah dia beza. Tapi apabila Syekh Imam Sa'duddin Taftazani
dia berandaian, dia memahamkan apa yang nak dimaksudkan oleh Syekh Ibn Arabi kembali kepada falsafah, maka itu yang dikritik. Itulah puncanya. Begitu juga masalah mabda' yang digunakan dalam ilmuan kalam yang terkemudian. Sifat ma'ani merujuk kepada mabda'. Artinya punca. Punca bagi ta'alluq. Dan terdapat dalam kitab-kitab digunakan kalimah mabda'. Nanti buka dalam wall saya dah ada bawa dah. Ulama-ulama mana yang gunakan istilah mabda' pada sifat sama' basar, dinamakan sebagai mabda'. Walaupun dia tak sebut kalam itu ada mabda' juga, tapi umumlah. Tiap-tiap sifat yang bertakluk, maka perkaitan antara takluk dengan sifat ma'ani itu, perkaitan ma'ani itu mabda', punca bagi berfungsinya. Oleh kerana itulah melihat dengan sifat pelihat. Lalunya kata pengarang lagi, maka hamba sendiri telah dapat pusaka daripada yang tua-tua, bahawasanya panca indera yang 5 pada kita itu, orang tua kita panggil pendengar, pelihat, pecium, pekecap, perasa, penyetuh. Ini dalam kitab apa dia? Aqidatul Najin disebutkan, kitab Darus Samin disebutkan, diterjemahkan dengan imbuhan pe. Jadinya panca indera itu apa dia? Panca indera, panca indera ialah sifat ma'ani yang bertakluk, yang berkaitan, dia ada alatan luaran khusus dia. Tangan, kulit, lidah, mata, telinga. Itu panca indera. Dan panca indera ini merupakan sebahagian daripada sifat yang bertakluk. Sedangkan sifat bertakluk pada diri kita banyak. Apa lagi? Itu nafsaniyah banyak lagi. Tapi pada kitab-kitab orang tua lama menggunakan panca indera itu diterjemahkan dengan pe, maka apa salahnya sifat-sifat ma'ani yang bertakluk lain juga dibacakan dengan imbuhan pe? Kerana apa? Nak merujuk kepada mabda'. Nak membezakan antara mabda' dan juga ta'alluq. Demikianlah, maka yang 5 ini ialah dikatakan setengah daripada sifat ma'ani bagi kita. Bukan alat-alat yang seperti kapak parang. Bukanlah yang kami terjemahkan pe itu merujuk kepada alatan. Dan kami tak nafi juga. Ada juga maksud merujuk kepada alatan. Penyapu, penukul, ya. Ada juga. Tapi yang kami maksudkan di sini ialah mabda', merujuk kepada sesuatu yang amrun wujudi. Itu je. Maka apakah pasal ada setengah alim, ulama-ulama takut semabul, keliru dengan alat pada nak halih terjemah sifat ma'ani. Jadi walaupun imbuhan pe ada juga merujuk kepada alat, ada juga merujuk kepada sifat. Bahkan saya dah lihat dalam contoh kamus seperti Nahu Melayu. Imbuhan pe ini juga merujuk kepada sifat. Dan dalamnya juga dia bicarakan tentang apa dia? Ujung merujuk kepada mahasala bil masdar. Merujuk pada perbuatan. Ada sebenarnya. Cuma kita buka kamus dewan, tak akan jumpa perkuasa, memang tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Kerana kamus dewan itu ialah kamus umum. Kamus umum, dia bukan kamus istilah. Sedangkan kita membicara ini ialah bahasa istilah. Orang lama dulu pun tak ada guna kalimah perkuasa. Pelihat. Bukan pelihat. Perkata, tak ada. Merujuk pada perkata tadi ni. Perkata memang tak ada. Sebab apa tak ada? Kerana orang dulu memang tak ada, dia takkan bawa perkata tadi. Namun kita letak sebagai bahasa istilah nak merujuk kepada sifat ma'ani yang bertakluk. Oleh kerana sifat
panca indera yang lain ada imbuhan pe, boleh tak kita kiaskan imbuhan pe tadi kepada perkata? Ini dalam perbincangan dia. Jadi kalau kita nak menjadikan suatu istilah, tak ada masalah. Ada punca, ada sumber, ada dasar, ada tempat ambilan dia, tak ada masalah. Lalu kita terjemahkan sebagai perkata, nak berbezakan dengan berkata-kata. Jadi kalau cari kamus bahasa, kamus umum, memang tak jumpa, kecuali kena cari kamus istilah. Kamus dinamakan sebagai kamus undang lain. Dinamakan sebagai bahasa apa nama? Bahasa istilah ataupun bahasa ilmiah. Bahasa teknikal. Bahasa teknikal. Bahasa teknikal kena carilah. Habis tu ustaz saya dah cari tak ada. Memang dia tak ada. Ahli-ahli Dewan Bahasa Malaysia, dia belum kaji lagi dalam bahagian ni. Kalau kita kaji, ada ni akan datang yang kaji, boleh masukkan dalam kamus istilahi. Jadi akan datang adalah, jangan terperanjat. Itu dia puncanya. Kita kamus kan baru lagi ni. Tapi dasarnya dah ada, tak apa, boleh buat dah. Itu sebab dibezakan antara berkata, berkuasa dengan perkata. Lalu kata pengarang lagi, janganlah keliru dengan alat pada nak alih terjemah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala dengan taruhkan huruf pe, imbuhan pe itu, serta tak takut ia pada semabol dengan takluk bagi sifat itu. Padahal takluk semabol keliru itu terlebih besar kerana membawa kepada tafsir ma'ani itu dengan barang yang tidak ada ia pada Tuhan. Jadi kes macam ni, kes ulama-ulama dulu, kalau ustaz-ustaz kepada pengkritik pada kalau dia takut terjemahkan perkata, perkuasa, perkendak, takut terjemah tersebut membawa kepada ianya alatan bagi Tuhan, maka mereka tak nak terjemah. Persoalannya kepada mereka pula, kamu tak takut ke apabila kamu membicarakan berkata-kata sebagai sifat, melihat sebagai sifat, mendengar sebagai sifat, menjadikan lagi apa lagi? Satu lagi apa? Berkuasa, menjadi melihat, mendengar, berkehendak. Kamu tak takut ke imbuhan ber itu merujuk kepada hadas dan juga perbuatan? Sedangkan ianya perkara yang amrul itibari, ia masdari, bukannya isim masdar, bukannya merujuk kepada amrul wujudi. Dan apabila keliru di situ, maka apa beza antara kamu dengan golongan yang menafikan sifat? Golongan mereka yang mengatakannya hanyalah sekadar nisbah, hanya adalah ada takluk. Jadi Mu'tazilah pun kata Tuhan itu berkata-kata. Mu'tazilah juga mengatakan Tuhan itu menjadi berkuasa. Mu'tazilah juga mengatakan Tuhan itu mendengar, melihat. Tapi dengan zat. Kita dengan sifat. Jadi seolah-olah kamu mengisbatkan samarat sifat dan kamu tidak mengisbatkan punca bagi samarat tadi. Itulah mabda. Kamu tak takut ke keliru berlaku di situ, kesilapan? Ibarat begitu. Mana yang lebih bahaya? Ibarat begitu dia punya ni. Kalau kamu nak katakan sebagai cenderung ataupun keliru dengan takut membawa kepada maksud alat, bukankah kita tanzihkan Tuhan dengan menyerupai makhluk? Jadi tak ada masalah pun. Ini kata Tok D. Kata Tok D sekam. Ni pun dia ambil daripada apa dia? Tok Guru dia. Itulah bawa sepanjang pada kerana ta'aluk itu ialah amrun i'tibari. Jadi masdar terbagi kepada dua. Masdar bermaksud masdari, masdar bermaksud mahasala bil masdar. Mahasala bil masdar pula ada kalanya merujuk kepada isim masdar, ada kalanya merujuk kepada muta'allaq bi. Ini perbincangan yang ni konsep masdar ini yang mula-mula memperincikan ialah Qadi Raji, Qadi Ridha dan juga ni Sa'duddin Taftazani.
Dia bicarakan secara khusus dalam Talweh. Dia punya tag itu jadi sampai sekarang dalam kitab Talweh tu. Jadi yang mula perincikan ni ialah daripada zaman Ta'dil At-Tahdani. Dia yang wujudnya konsep masdari, masalah bil masdar, isim masdar apa semua ni. Walaupun dia tidak membicarakan sifat kalam sehalus begini, tapi dia lah pencetus yang secara kita nampak susunan ni tadi, dan diikuti oleh ulama-ulama terkemudian. Jadinya ta'alluq itu merujuk kepada masdari. Kalau sifat ma'ani merujuk kepada isim masdar. Isim masdar ialah dinamakan sebagai masdar bermakna ismi. Dinamakan sebagai mabda, punca. Beza antara isim masdar yang dibicara dalam usuluddin dengan isim masdar yang dibicarakan dalam lughah, dalam ilmu nahwu. Yang Ustaz Din duk cerita tentang tidak ada beza tu, segi makna tak ada beza, itu dalam perbincangan lughawi, bukan dalam perbincangan usuliyin. Tapi usuliyin ni pula dia bicara dalam bicara lughawi. Pening pula. Usul fiqh dia bicara perkara tersebut dalam konteks lughawi. Tapi itu bukannya perbicaraan usuluddin, tapi dibicarakan dalam usuluddin. Dia perbincangan lughawi tapi dibicarakan dalam apa dia? Dibicarakan dalam usul kalam, usuluddin. Tak pening lah kepala. Macam ni. Amar, nahi, tu perbincangan apa? Perbincangan apa tu? Perbincangan lughah. Amar, nahi, apa tu perbincangan lughah. Kemudian datangnya usuliyin. Jadi usuliyin ni sama ada usul fiqh dan juga mutakallim lah. Dia satu. Datang usuliyin, dia bukan sekadar amar itu nahi, talab talab itu nahi, amar semua tu. Bukan sekadar itu. Dia memperhaluskan sehalus-halusnya perbincangan lughah. Itu perbincangan apa? Perbincangan lughah tapi dalam ruang lingkup apa dia? Usuliyin. Itu sebab beza. Orang tanya kenapa usuliyin nak bicarakan lagi lughah lagi ni? Kerana lughah sekadar sanad, sekadar riwayah, bukannya dirayah. Lughawi sekadar dirayah, sekadar riwayah je. Yang ni ada pernah kata Arab tu pernah kata, tapi ma'ani yang ada yang diperhaluskan bukan lughawi. Itu bicara yang lain. Jadi antaranya ialah usuliyin yang berbicarakan yang halus-halus. Maka timbullah al-amru lil wujub. Lughah tak tahu wujud tak wujud. Jadi al-amru lil wujub itu perbincangan apa dia? Bahasa tapi dalam ruang lingkup apa dia? Ulama usuliyin. Begitulah juga dalam masalah masdar-masdari ini. Jadi usuliyin membicarakan lughah dalam ruang lingkup dia. Ini beza. Jadi Ustaz Din Langgar dia bicara masdar, isim masdar dalam semata-mata lughawi. Dia tidak masuk rumah yang sebenar, rumah mutakallimin. Bila masuk rumah mutakallimin, secara automatik dia akan jumpa teks Imam Fakhruddin Sa'duddin At-Taftazani. Bila sebut saja Sa'duddin At-Taftazani, masdar bermaksud masdari merujuk pada amrun iktibari. Ini adalah hadas. Sebelum ni tak buat, baru buat. Sebelum ni tak berlaku, baru berlaku. Sebelum ni tak tanjis, baru tanjis. Tapi dia tak tahu, masih lagi tak mengaku sampai sekarang. Dah banyak kali saya dah ucapkan, ulang-ulangkan benda tu. Ustaz Din Langgar. Dia tak nak mengaku lagi tu. Terang langit bumi tu Jadi kalau dia mengaku kesilapan, rasanya jadi alim besar lagi sekarang. Tapi oleh kerana dia tak mengaku, duk terpesuk macam tu sampai sekarang. Ngaku dia, selalu kan salah pun, ngaku je. Benda bahan bukti dah ada. Ada kuliah ada kemas baliknya. Baiklah, seterusnya bagaimana tadi?
serta tidak ada makna bagi perkataan kita mendengar dengan mendengar, seperti juga bukan korek dengan korek, sapu dengan sapu, lihat dengan lihat, kau melihat dengan melihat, kau menggali dengan menggali. Tak ada. Menggali dengan penggali, menyapu dengan penyapu, menggosok dengan penggosok. Barulah betul dalam bahasa Melayunya. Ini dinamakan sebagai tajdid dalam bahasa. Ini kelebihan yang dibawakan oleh Tariq Pada'i, iaitulah memurnikan ataupun mentahqiqkan, mentadqiqkan bahasa terjemahan yang diguna pakai dalam istilah usul ilmu kalam bertepatan dengan terjemahan bahasa Melayu. Apa maksud yang dikendaki, yang dihurai oleh ulama dalam bahasa Arab tadi, yang kata mengantarnya dalam bahasa Arab, dibawa kepada bahasa Melayu. Inilah yang bukan sebagai tajdid yang dikemukakan oleh Tariq Pada'i. Bukan perkara barulah. Artinya makna ni dah lama, benar je baru lagi. Benar je baru lagi, struktur je baru lagi. Tapi kandungannya dah lama. Kandungannya apa dia? Makna-makna tadi. Yang betul kita kata tak membasuh dengan membasuh, basuh dengan pembasuh. Ini pun boleh cepat Ustaz Dah faham dah ni kan. Korek dengan korek. Maka adalah cakapan semacam itu tidak didengarkan dia daripada tok nenek kita. Hanya yang didengar itu ialah korek dengan pekorek, asah dengan pengasah. Betul. Cumanya apa dia? Bila sebut saja pengasah itu ialah perkara suatu sifat yang ada pada jisim yang menajamkan sesuatu. Itu nama pengorek. Pengasah pensel lah, kita panggil pengasah pensel. Pengasah. Mengasah dengan pengasah. Jadi pengasah itu satu alat yang mempunyai sifat, iaitulah menajamkan. Jadi betul lah bahasanya, mengasah dengan pengasah. Maka adalah cakapan semacam itu. Kalau begitu, terlebih nyatalah kita kiaskan mendengar dengan pendengar. Begitulah pada hak kita dan pada hak Tuhan, sama saja. Sama macam mana? Sama pada sebutan ibarat. Tu je. Padahal sifat makna kita dengan sifat makna Tuhan sama tak? Tak sama pun. Begitulah juga kita terjemahkan. Kalau pada manusia diterjemahkan dengan pendengar, maka Tuhan juga kita terjemahkan dengan pendengar. Mana memang dia hakikatnya tak sama, tapi sekadar kefahaman kita, itulah perkataan yang sesuai. Pendengar manusia, pendengar tu Tuhan. Nak lebih jelas lagi macam mana? Kalau dalam bahasa Melayu dibezakan pula. Bezakan nak lebih untuk lebih cermat, apabila imbuhan pe merujuk kepada alat, tak perlu bawa kepada sifat. Tapi pe merujuk kepada sifat, bawakan perkataan sifat. Sifat perkuasa, sifat pelihat, sifat pengorek. Tu bezakan antara sifat dan juga alat. Itu bahasa Melayu baru. Maknanya untuk agar tidak keliru, jangan sebut satu, sebut dengan cara idafi, cara murakab, terkib. Sifat pelihat, sifat perkata. Ini Tariq Pada'i saya tak pernah dengar lah, tapi yang saya nampak kalau kita gabungkan dengan bahasa Nahu kita. Apa dia kata dah, nak bezakan antara sifat dengan alat, bawakan apa dia? Sifat, perkataan sifat. Untuk membezakan dengan alat. Tak maaf. Alat tadi. Tak, alat tak silap saya, alat lah. Alat tadi, alat pengorek. Kalau tak silap saya, terbalik. Jadi alat tu datangkan perkataan alat pengorek, alat pengasah. Kalau tak silap, kalau silap ni lah, dah lama tak main ni. Tapi ada dalam awal saya ada. Untuk membezakan antara alat dan juga sifat tadi. Saya rujuk balik lah. Jadi tak salah lah, artinya ada fungsi dia. Kalau
Kalau sukar nak terjemah, kalau ada orang tak faham apa semua. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia, 2 kitab, salah satunya dalam kitab apa dia? Dalam kitab Tafsir Kabir, mengatakan kalau sukar untuk bawakan satu terjemahan, satu istilah, satu lafaz yang nak payah nak memaksudkan, nak memberi maksud kepada murad yang sebenar, maka tak perlulah bawakan lafaz tersebut. Tak perlu sampai detail sangatlah. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Namun telah dijawab oleh Imam Zarkashi dalam kitab, tak silap saya, apa kitab topik dia? Bukan Itqan. Itqan Burhan. Al-Burhan fi Ummul Quran. Bukan. Ada satu lagi saya ingat. Tapi Imam Zarkashi lah. Dibawakan nukilan imam yang lain. Dia kata, apa dia? Kalau kita mampu membawakan suatu lafaz, yang mana lafaz tadi tepat dengan makna murad, maka tak ada masalah kita bawa lafaz tersebut. Jadinya, kalau Pak Da'i boleh mampu menghuraikan, membawakan satu perkataan yang mana perkataan tersebut membawa kepada maksud yang tepat, maka tak ada masalah bawa lafaz tersebut. Jadi bawakan dengan lafaz perkata, lafaz perlihat, lafaz pendengar. Jadi tepatlah dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Tak ada masalah. Ini kan dia kata menyalahi ulama-ulama. Tak salah, makna tak salah, cuma lafaz salah lah. Menyalahi pada lafaz, bersalah dengan lafaz. Terus lagi. 10 minit Ustaz. Sifat kalam ni kudrat tak habis Ustaz. Dan hak Tuhan. Dan sangat jauhlah nak membawa jadi semabur dengan alat di sisi yang berakal. Sebab laisa kamitslihi syai'. Kalau begitu, eloklah kita halihkan. Halih artinya gunakan bahasa akan panggilan orang tua kita yang mengarang kitab-kitab Melayu dahulu itu, seperti Faridatul Faraid, supaya mudah menuju hati. Itu dia. Apa-apa yang terzahir, apa-apa yang terpapar dalam zihin, itu yang penting. Menuju hati-hati orang awam kepada perkara yang ada ia pada zat Allah Ta'ala pada kali mula-mula kesambaran. Kemudian baru dibicarakan ta'alluq pula. Jadinya, maka halihlah yang semacam ini tak membawa kepada salah, hanya kepada terlebih terang jua di sisi yang berilmu dan berakal, serta ada dihalih akan geret kepada panggil tayar masalah. Jadi tak ada masalah pun. Istilah je, benda sama je. Tapi mana lebih tepat lagi, mana lebih memudah faham tu. Kalau tak, tak ada masalah. Kita terjemahkan apa dia? Terjemahkan berkata-kata. Tapi jangan kata berkata-kata saja. Sifat berkata-kata. Jangan kata melihat, sifat melihat. Jangan buang perkataan sifat. Tak ada masalah pun. Masih lagi merujuk kepada maksud. Sebab apa? Kita dah bawakan perkataan apa dia? Sifat. Tuhan bersifat dengan pertama sifat berkehendak. Keduanya. Jangan kata melihat. Tak. Sifat melihat. Sifat. Jangan buang perkataan sifat tersebut. Kalau kita buang perkataan sifat, sekadar melihat, dah jadi keliru dengan apa dia? Ta'alluq. Nampak? Jadi nak bawa sifat melihat, leceh. Melihat terus. Senang masalah. Terus kita merujuk kepada apa? Mabda'. Sifat ma'ani. Dan terkeluar apa dia? Bicara ta'alluq. Ta'alluq bukan sifat ma'ani. Ta'alluq. Sifat ma'ani. Begitulah juga alih bahasa daripada geret kepada tayar masalah. Maka janganlah saudaraku faham kata pengarang yang baru-baru itu. Itulah pada nak penidurkan pengarang yang dahulu-dahulu. Artinya pandang silap lah. Jenera artinya terlalai. Tak. Bukannya ulama dulu terlalai. Tidak.
Maka tidak hamba semata-mata nak mensorehkan kehendak-kehendak dan tujuan yang dahulu-dahulu jua. Sama telah ini ubahan pun diambilkan dia daripada dengung-dengung. Artinya dah adalah bunyi-bunyi ataupun isyarat-isyarat. Ibarat mereka itu juga, iaitu pada dobit-dobit mereka itu akan sifat ma'ani. Jadi sama juga dalam sifat-sifat ma'ani diterjemahkan apa dia? Kudrat, suatu sifat yata'atta biha. Itu perkataan yata'atta. Artinya dengan sifat itu boleh membawa kepada yang lain, boleh mendatangkan perkara yang lain. Tidakkah bermaksud maksud apa mabda', iaitulah sifat yang bertakluk, sifat menjadi punca, sifat yang kalau bahasa Melayunya, kalau Panca India dinamakan sebagai pelihat. Jadi sama je. Ulama-ulama dulu sama juga, cuma tak ahli bahasa je dengan lebih khusus. Mungkin tidak sesuai lagi pada ketika itu, ataupun pada ketika itu orang pun faham dah beza antara ta'alluq dan juga sifat ma'ani. Mungkinlah pada ketika itu. Jadi zaman berlalu, jadi sesuailah katanya nak ditukarkan. Dan saya masih lagi guna dua-dua lagi, tak ada masalah pun. Yang penting apa dia? Ma'ani, cara kita huraikan. Dan pada dobit mereka itu akan sifat-sifat ma'ani dengan kata mereka itu sifat wujudiyah. Jadi sifat wujudiyah itu ialah mabda'. Sedangkan ta'alluq itu yang kita terjemahkan berkata-kata, melihat, mendengar, itu adalah ta'alluq yang amrun i'tibari, yakni yang bangsa ada. Itu wujudiyah, bangsa ada. Yang berdiri ia, yakni ada ia pada zat. Itu qaim binafsihi, qaim bi ghairihi tadi, qaim. Yang berdiri pada zat. Sedangkan ta'alluq itu dia bukannya berdiri, ia sabit. Ia bukan wujudiyah, ia amrul i'tibari ataupun hal. Maka beginilah yang lebih kurang tafsir mereka itu, ulama-ulama terdahulu, pada sifat-sifat ma'ani. Jadi samalah juga. Ubahkan ber dengan per, tak ada masalah pun. Jangan duk gaduh-gaduh menyesatkan, tak. Yang sempurna inilah yang boleh kami segala murid-murid bagi pada Al-Fatani. Apa nama? Mengkunjungkan dia dan mentasdikkan dia dengan setinggi-tinggi dan dengan 100% pada bab halih. Apabila jumpa pada ayat, sudah bincang semua ni, maknanya setujulah mereka ni, setuju dengan apa yang dibuat oleh pada ayat terjemah ini, dan juga pada serba-serbi takrirnya, serba-serbi takrir apa yang telah diuraikan oleh pada ayat kepada murid-muridnya. Jadi fahamlah maksud-maksudnya, setujulah alihnya. Jadi kalau nak kritik tak kritik, fahamkan dulu. Begitu juga kita mengkritik Mu'tazilah, fahamkan dulu maksud Mu'tazilah. Begitu juga mengkritik apa nama Ibn Arabi, fahamkan dulu maksud Ibn Arabi. Jadi apabila yang ramai itu kan tepuk tangan, apa pun tak tahu, apa pun tak faham. Yang penting sesat. Itu je. Bukan kat tu cukup ramai sekarang. Jangan risau. Nak ikutkan ramai, view ramai ni. Michael Jackson lagi juta tapi tetap salah dia. Yang kita tak risau pun. Tarik pada yang mula-mula pun tak ramai. Tak ramai tarik pada yang mula tak ramai, tapi bila diberikan penerangan, mula-mula orang tolak terus, tak faham pun. Tapi pemeriksaan daripada bodoh sampai ketua, baik dia ambil faham. Jadi faham boleh berubah sedikit. Dia tak Sakdin macam tu lah. Sakdin dengar. Sakdin gegar Sakdin. Sakdin tu guru, saya ustaz je, pencacar je, tak apa. Tak apa, saya memang nak cakap Sakdin. Tak ada peluang nak jumpa Sakdin ni. Dan apakah pasal boleh kita suka menumpan akan jahilnya Allah? Jangan menumpang jahilnya. Jadi kalau Ustaz Nur Terus jahil murakab, jangan kita tumpang jahil Ustaz Nur Terus. Jangan main Ustaz Nur Terus Jahil murakab artinya dia faham salah apa yang dimaksudkan. Jahil murakab lah. Jadi yang lain tu jangan menumpang jahil Ustaz Nur Terus. Kalau saya jahil, saya terang salah,
Saya bukan terangan saya, terangan ulama-ulama dulu. Jadi ulama dulu jahil lah. Ibarat begitulah ibaratnya. Sebab saya apa yang saya bacakan tentang Syekhul Akbar Ibn Arabi, saya faham sebagaimana yang dipahami juga oleh ulama-ulama terdahulu. Dan saya bukan sekadar baca ulama terdahulu, saya fahamkan daripada teks tepat apa yang difahamkan oleh ulama. Jadi kalau tumpang jahil saya, tumpang jahil ulama-ulama jugalah. Tak ada masalah lah. Kuat sikit eh. Ustaz Nur kata, saya ada juga istidlal jugalah dia kata. Pegang Syekh Mustafa Sabri, Syekh Mustafa Sabri tak kafirkan Ibn Arabi. Pegang Syekh Oda tak kafir Ibn Arabi. Pegang yang mana? Berapa ramai? Senarai ramai. Kalau geng-geng Wahabiyah, senarai yang mengkafirkan, memfasikkan, membida'ahkan panjang. Cuba cek berapa kerat yang mengkafirkan. Jadi itu skill skill cara kita nak berhujah, bawa ke banyak. Tapi yang mengkafirkan berapa kerat sebenarnya? Dan senarai yang 20, 30, 40 tu yang kerat, yang ramainya hanya menyesatkan ataupun yang mengkafirkan. Tapi dirangkumkan, ini yang kes bahaya. Jadi sekali pandang, ini 40 ilmuwan ulama mengkafirkan Ibn Arabi. Padahal yang kafir berapa kerat di situ. Tapi dia senarai kata ayat menarik tu. Mengkafirkan, menyesatkan dan juga membida'ahkan. Gabung sekali. Bawa senarai. Tapi dia highlight apa dia? Mengkafirkan. Senarai 40 ni, dia merujuk kepada mengkafirkan. Daftar 40 orang, 40% orang. Yang rasa macam nak daftar. Yang teringin nak daftar. Tapi tak daftar pun nak datang. Tu. Tapi yang daftar apa dia? Highlight kan daftar 400 orang tapi datang 40 orang. Ibarat begitu skill untuk menarik orang penting. Dari amanah lah, amanah daripada ilmu amanah. Buatkan kajian berapa orang yang mengkafirkan, yang hanya sekadar mengkafirkan. Itu nyalah iklan nak habis ni. Lagi hai ikhwan, adalah pelik pada yang ramai-ramai itu tidak mengapa asalkan betul dan bersetuju dengan yang ramai itu tidak berharga kalau perkara itu salah. Semua tepuk tangan, apa benda yang kita bincang pun dia tak tahu. Contohlah Syekhul Akbar Ibn Arabi yang tepuk tangan cukup ramai, sama ada pro ataupun kontra. Tapi yang betul-betul faham berapa orang. Namun mereka yang pro, mereka berdasarkan kepada kebanyakan ulama. Bagian mana adalah pegangannya. Tapi geng-geng Wahabi yang ramai-ramai tukang tepuk tangan ni, dia bukan faham betul-betul tu. Masuk angin. PhD tak PhD. Doktor. Nama doktor. Wahdatul wujud, pampu-pampu tapi itihad, hulul. Dan nama Tuhan, semuanya Tuhan. Apa lagi nak itihad lagi, nak hulul lagi dah. Dan nama Tuhan, kau Dr. Kamil sendiri. Engkau doktor sendiri pun dah Tuhan. Nak itihad macam mana lagi, nak hulul macam mana lagi. Itu nama kata kalau bukan bahagian kita, janganlah. Tapi yang pengamai ni tolong tangan. Silap kat situ. Bukan dia faham pun. Wahdatul wujud tu apa dia. Tapi yang ternama berkata, ramai view, dah betul lah. Betul dah dia cakap dia tu. Sampai sekarang tak menjawab. Senyap, pakai senyap ni. Itu cara yang paling mudah, alihkan isu. Hentam pula ilmuwan kalam. Hentam ilmuwan kalam, kau silap lah. Memang berduyun, ribut taufan dia datang. Terus sekarang, entah. Senyap tak mungkin untuk reda lah. Itu kan, Dr. Kamil, bukan saya pandai, saya bodoh je sekolah cikgu. Tapi itulah pengajaran nasihat daripada cikgu sekolah rendah kepada para pesyarah-pesyarah. Bukan ahli, jangan masuk bidang. Saya pernah ditegur oleh Profesor Dr. Mahmud Zuhdi ketika saya di UM dulu. Apabila membicarakan satu isu, saya tak ingat isu apa, saya kemukakan pandangan Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Mantan Syekh Azhar. Satu pandangan daripada Dr. Abdul Halim Mahmud. Lalu Profesor Mahmud Zuhdi mengatakan, siapa Dr. Abdul Halim Mahmud? Saya kata yang terkenal masyhur dengan sufi. Dia bahagian sufi, bukan bahagian fiqh, bukan bahagian akidah. Letakkan pada tempat-tempat ni. Dia memang alim bahagian apa, tapi itu bahagian dia. Kalau ada student sikit, tapi bukan fiqh, bukan bahagian dia. Itu kata Profesor Dr. Mahmud Zuhdi. Guru saya walaupun tak lama saya belajar dengan dia, saya dapat juga beberapa input daripada dia. Antaranya dia tak setuju
Profesor Mahmud Zudi kalau dia lihat sekarang ni, dia pun sekarang alhamdulillah lah live IV kuat sekarang. Dia pun tak setuju tentang apa dia. Ijazah lain, master lain, PhD lain, bidang yang berbeza-beza. Sepatutnya ijazah syariah bawakan kepada master, baru namakan sebagai pakar. Itu yang sebenarnya, itu pandangan dia, betul lah. Jadi kalau kita sebagai jarh wa ta'dil, jangan bicara tentang mengenai ilmu kalam, jangan bicara tentang ilmu wahdatul wujud. Kalau tak, dia menampakkan kejahilan kita. Time orang tak serang tak apa. Sekali orang serang, barulah kita rasa macam menyesal aku cakap ni. Saya tak apa. Saya sebagai guru sekolah rendah, salah memang munasabah. Kita pun bukan ni. Saya cikgu sekolah rendah, jadi jahil banyak lagi. Tak apa. Salah biasa, standard. Baiklah. Pendeknya, tiada adalah yang tak bersetuju kepada orang yang tolong diriwayat, diberitahu dan tolong pintas jalan beri jadi dekat kepada tujuan itu, melainkan yang sombong. Yang tak nak ni, tak nak. Yang tak bersetuju tu orang sombong je. Tak setuju sombong. Ini cara mudahnya. Itulah, bawakan istilah sombong jua. Berlindunglah kita dengan Tuhan daripada penyakit yang seperti penyakit sombong ini. Penyakit sombong ni sama ada daripada tarik pada ataupun tarik bukan pada tarik yang bukan pada yang tarik daripada pada janganlah tanpa kita sangat nak salahkan ulama-ulama terdahulu. Kata itu tak tepat, dalam bahasa pun tak tepat. Mungkin juga tepat. Kenapa dia? Mereka tidak memperhaluskan lagi, tak nak memperhaluskan lagi mengenai sifat-sifat tu Tuhan. Jadi Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar dah, tak nak bicara tentang isbat kepada sifat saja dah. Ianya sifat mana tapi tanpa kita memperhalusikan lagi. Betul juga. Nisbah asalnya betul juga lah kan, tak memperhaluskan. Jadi adalah bagus, ada juga yang positif dan negatif. Kalau yang berhalusi pun memang banyak positifnya, negatif pun juga ada. Sampai peringkat dia tak tahu tentang sifat Tuhan, seolah-olah tahu betul. Masalah juga lambat tuan. Jadi ala kulli hal macam mana? Kita lihat pada situasi. Situasinya apabila perlu, maka kita gunakan sehalus-halus gunanya. Contohnya apa dia? Datangnya fahaman-fahaman bid'ah. Maka inilah kaedah, inilah penghalusan yang kita dapat guna untuk mereject fahaman-fahaman tersebut. Time tak perlu, tak ada masalah pun. Tuhan berkata-kata, Tuhan melihat, tak ada masalah pun. Faham pun. Orang tua kita dulu faham dah. Cuma perkataan tersebut tak nak sebut, dah ikut dia dah. Itu ala kulli hal. Jadi sama ada tarik pada bukan tarik pada jangan duk gaduh-gaduh. Kita sama, tak ada masalah. Terus bahasan sifat irada. Rehat ke? Rehat. Mula balik pukul apa? 2 suku. Ada soalan? Buka. Depan ni muka laju lagi lah. Konon-kononnya laju. Tak ada soalan. 5 minit je. Lil hawadis sebenarnya bukannya lil hawadis, mukhalafatu ta'ala lil mumkinat. Tu. Sepatutnya lil mumkinat. Hawadis lebih khusus daripada mumkinat. Mumkinat lebih umum. Tapi dalam berbahasa, kita nak mentafsirkan, kita nak menyerupakan mesti dengan perkara yang ada. Oh, serupa Anita Bacan lah. Oh, serupa Johi Chola lah. Oh, seperti Kajul lah. Mesti perkara ada. Oh, mu serupa Pok-Pok lah. Apa dia Pok-Pok? Tak ada. Tak boleh lah. Nak tamsil mestilah dengan perkara yang ada. Begitulah juga bila menafikan. Jadi menafikan juga ungkapan mestilah dengan perkara yang ada juga. Jelas tu? Tengok di situ, jelas tak di situ? Kita nak mentamsilkan, nak menyerupai kan, mestilah dengan perkara yang ada tu, pokok awalnya. Itu pokok awal, pokok asasnya. Jadinya perkataan ini diterbalikkan untuk penafian. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Asalnya
menyerupai Tuhan dengan yang hawadis, perkara yang baru. Dia kata tu. Min itlaqil khas wa ilatil am. Terus sebut khas tapi nak am. Ataupun nak masuk dengan masuk apa dia? Tajaddud tadi tak sesuai pula. Ada yang bukan tajaddud. Ada yang bukan tajaddud. Tapi dia kekal. Tapi amr itibari. Dia tetap imkan. Dah tak lengkap lagi. Jadi hawadis merujuk kepada mungkinat. Tapi tak gunakan mungkinat. Sebab apa? Dalam berbahasa Arab dia tak tasbihkan dengan perkara yang tiada. Mestilah tasbih dengan perkara yang tiada. Lalu lawanan dia apa dia? Lawanan bagi menyerupai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jelas Ustaz? Contoh, ta'alluq. Perbuatan hamba, perbuatan Tuhan sama tak? Tak sama. Perbuatan hamba amrun i'tibari. Perbuatan Tuhan amrun i'tibari. Nampak ni? Jadi mukhalafah ta'alluq kudrat Tuhan dengan ta'alluq kudrat hamba. Ta'alluq tu amrun i'tibari. Dia bukannya perkara yang hudus. Dia perkara apa dia? Perkara yang amrun i'tibari imkan. Imkan lebih umum. Sama ada perkara wujudi ataupun perkara yang bukan wujudi. Jadi mungkinat lebih umum, tapi tak bawakan dengan lafaz mungkinat. Kenapa? Seni berbahasa. Tapi kita faham ni itlaqil khas wa iradatil am. Ada soalan lain? Saya nak balik ke nak tidur siap? Ada soalan lain ni? Ya. Macam mana? Wujud dengan maujud. Wujudiah dengan maujud. Wujudiah tu kategori lah. Maujud itu zat mutasifun bil maujud. Bil wujud. Masuk wujudi. Wujudi itu wujud pada kharij. Dia sebenarnya kalau sebut dia aduk, dia lagi rinci lagi lah, lagi rinci lagi. Kalau sebut saja wujudiah memang khariji. Apa beza antara maujud dengan wujud? Maujud ialah perkara yang bersifat dengan wujud. Maujud di situ bukannya dijadikan, harus tak faham. Ni Ustaz maf'ul si maf'ul ni, maknanya Tuhan dijadikan, tidak. Mausufu maujudun artinya masy'urun, mutahakkikun. Maujud ada dua makna. Perkataan wujud ada dua makna. Pertamanya bermaksud wijdan, syuur. Itu artinya dapat dirasa. Itu wujud. Itu wijdan, wujud. Wujud maksudnya sesuatu yang dapat dirasa, sesuatu yang syuur, masy'ur yang dapat dirasakan. Itu. Satu lagi, wujud dengan maksud tahakkuk. Suatu yang dirinya memang ada, yang jelas, yang takutlah. Itu masuk wujud yang kedua. Jadinya sama ada maujud itu bermaksud masy'ur ataupun maujud itu bermaksud apa dia? Bermaksud tadi satu lagi apa dia? Mutahakkik tadi. Kedua-duanya layak disnadkan kepada Tuhan. Jadinya antara wujud dengan maujud ialah zat yang bersifat dengan wujud. Jadi maujud masih lagi umum lagi. Wujudiah tu yang kita khususkan tentang wujud khariji ni. Dan dia ada perbezaan sedikit nanti. Pada masa nanti saya inilah. Sebab dia tengah letih. Ada soalan lain? Yang penting itulah, yang penting bezakan antara wujudiah dengan amr itibari tadi. Biasa orang tak dapat beza antara hal dengan amr itibari, hal dengan wujudiah. Dan ramai lagi beza pening kepala tentang salbiah tu. Itu bukan bicara saya kita ini. Ada soalan lain? Ya. Ustaz daripada mana Ustaz? Soalan tu. Oh jauh, soal lah tanya. Jauh tu.
gelap dan sebagainya, maknanya yang baru nak nampak Messi yang Ustaz sikit yang Allah cipta tu ada benda yang wujudi, Allah cipta tu ada benda yang bukan. Sama sekali cerita Tuhan menjadikan siang dengan malam. Siang tu wujudi ke tidak? Apa yang dimaksud dengan siang? Kalau kita kata siang itu sebagai cahaya perkara yang wujudi, maknanya dia makhluk lah. Kalau kita katakan dia sebagai perkara yang bukan wujud, apa nama, malam pula. Malam kita katakan dia sebagai warna hitam, wujudilah. Tapi kalau kita katakan malam itu ialah suatu fenomena, siang itu ialah suatu fenomena. Bila masuk fenomena ni, artinya perkaitan banyak perkara. Fenomena. Jadi perkaitan banyak perkara, perkara-perkara inilah yang wujudi. Matahari itu wujudi, bumi itu wujudi. Jadi keberadaan matahari di sini, bumi di sini, itulah fenomena malam. Ini amrul itibari. Yang wujudinya lah apa dia? Matahari dan juga bumi. Jadi kalau kita merujuk malam itu sebagai fenomena, ia amrun itibari. Kalau kita merujuk ialah sifat warna tadi semua, memang wujudi. Kalau kita merujuk kepada itu saya kata tadi. Tapi kalau merujuk pada fenomena, ia amrun itibari, dia tidak diciptakan. Yang diciptakan apa dia? Matahari dan juga bumi. Kedudukan matahari, kedudukan bumi itu amrun wujudi. Tapi bila tempat intizai bagi malam tadi, fenomena tadi, apa tempat intizai dia? Matahari dan juga bumi. Ini makhluk, maka malam juga dinamakan sebagai makhluk. Makhluk atas dasar apa dia? Mengikut. Itu saya katakan tadi. Seperti masa tadi. Masa macam tu juga. Tengok dunia ni. Apa lagi? Satu lagi contoh apa dia? Perbuatan hamba. Perbuatan amrul itibari. Jadi benda yang tak ada. Jadi kenapa pula Tuhan mewajibkan perkara yang tak ada? Itu jadi perpanjangan panjang. Kenapa Tuhan nak wajibkan solat? Solat tu bukan benda yang ada. Jadi aku geng lepat lah. Tuhan suruh buat benda yang tak ada. Tak payahlah belajar ilmu kalam sekat jalan lah. Jadi perbuatan itu amrun itibari, dia masdari. Ta'aluk bagi kudrat hamba tadi. Jadinya kalau amrun itibari, benda tak ada, Tuhan suruh buat benda tak ada, biar betul. Jadi tak perlu buat je sebagai isyarat je. Dia sebenarnya memang betul dah. Perbuatan hamba ialah apa dia? Amrun itibari. Ta'aluk kudrah kita. Ma hasala bil masdar. Sesuatu yang terhasil dengan masdar itu yang dinamakan sebagai sifat wujudiah pada diri kita. Itu sebenarnya hukum taklif. Itulah sebenarnya hukum wajib. Itulah sebenarnya hukum haram. Itulah sebenarnya hukum-hukum yang lain. Sifat yang ada pada diri kita. Diwajibkan kita salat. Allahu Akbar. Ni. Kedudukan aina. Aina amrun wujudi. Kedudukan jasad kita, bagian-bagian itu amrun wujudi. Itulah taklif kita. Tapi perbuatan yang amrun itibari tak boleh tunjuk pun perbuatan tersebut. Tak boleh tunjuk pun perbuatan tersebut. Allah, mana perbuatan saya? Tunjuk perbuatan saya. Tunjuk kena kat tangan, bukan. Jadi amrun itibari yang tak boleh tunjuk itu dinamakan juga sebagai wajib dengan mengikut. Takkan terjadi keadaan begini, sifat kedudukan diri saya tadi, kalau tak ada perbuatan salat saya. Tak ada perbuatan. Takkan ada perbuatan kalau tak ada, tak akan ada sifat bagian-bagian kalau tak ada perbuatan. Maka perbuatan juga dinamakan sebagai hukum wajib mendatang. Wajib dengan sebab mengikut. Itu konsep dia. Dibincangkan dalam usul fiqh panjang lebar. Ada soalan lagi? Tak ada. Soalan macam mana nak tutup, bila tutup je. Kan? Simpan soalan Jadi segala yang benar daripada Allah Taala, insya-Allah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Kau apa? Dua semua. Dan jadual kau apa? Dua suku.
Tak apa, tak kisah. Saya tak kisah. Saya dah cakap Ustaz Lin, saya kalau bercakap tak berhenti tak apa. Tapi orang mendengar tu mungkin kena berhenti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa warzuqna ilman nafi'ah. Rabbi ya wa la tu'asi wa la tu'ti ya karim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.